Dan masa Mak Man nak sendukkan nasi tu dalam periuk lah, dia pun buka periuk nasi tu kan. Dalam periuk nasi tu ada seketul najis, macam najis manusia, ada dalam rice cooker tu. Waktu dibuka rice cooker tu, masa tu nasi ni masih panas lagi sebab baru masak. Bayangkanlah, bau najis tu dah semerbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya minta tolonglah sangat, jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak sampaikan kisah yang sambungan daripada kisah seram yang rumah sewa dekat Seremban 2 tu kan. Jadinya, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk sambungan kisah dia, macam yang KSM katakan. Okey, ini sambungan dia. Okey, kesnya jadi lagi teruk tau selepas ayah si Man ni datang bawa pawang. Pawang tu datang konon-kononnya nak mengubat rumah ni lah, atau nak menghalau benda-benda yang mengganggu tu. Okey, ini adalah kisah dia. Habis je azan, saya pun tengok kat luar, dah ada cahaya matahari tau waktu tu. So, saya pun ajaklah dia orang ni keluar sebab masa tu dah pukul 6.30 pagi dah. So, saya tak tahulah apa yang jadi dalam 30 minit yang kita orang lemas tu kan. Jadinya kita orang pun duduk dekat luar tu sampailah hari cerah. Dan saya rasa waktu tu jam dah pukul 8 pagi lah kan. Tak ada seorang pun yang berani nak masuk dalam rumah ni tau. Dan mulut seorang-seorang ni dah macam terkunci dah. Tergamam lah semua masing-masing ni sebab masih lagi dalam trauma. Masih terkejut lagi. Tak tahulah apa yang nak dicakapkan dah waktu tu. Sesekali dengar si Wan ni terbatuk-batuk. Lepas tu kata dekat leher dia ni sakit, macam kena cekik. Memang nampak sangat dekat leher dia tu merah, berbirat-birat, macam kesan tangan orang cekik leher dia. So saya waktu ni, saya dengan si Man ni tak ada pula lah kena kesan ataupun ada bekas macam tu. Yelah, saya rasa waktu ni macam kita orang ni masih dalam keadaan terkejut lagi dengan kes yang semalam terjadi tu. Sebab inilah kali pertama saya dengan Wan alami benda-benda macam ni. Tapi si Man ni dah biasa dah kes-kes macam ni, kata dia. Sebab si Man ni dulu dia belajar dekat MRSM. Jadinya kes-kes kena macam ni, histeria ke gangguan-gangguan macam ni dah biasa dah terjadi pada dekat Man ni. Tapi apa yang jadi pada kali ni teruk lagi. Sebab ianya macam seperti menyerang secara fizikal tau. Dan secara tak langsung, walaupun tak ada antara kami ni yang tercedera lah, kecuali si Wan ni lah yang terbatuk-batuk, yang katanya sebab kena cekik. Dan dah kena ganggu macam tu daripada semalam, dah letih dah. Perut pula waktu ni dah start lapar kan. Nak keluar pergi beli makanan dekat restoran lah konon-kononnya. Tapi masalahnya kenapa tau, wallet dengan kunci motor ni ada dekat dalam rumah lah pula kan. Man yang paling berani pun tak berani tau waktu ni nak masuk dalam nak ambil wallet dengan kunci motor. Jadinya saya pun pujuk-pujuk si Man ni supaya masuk sama-sama lah, Man. Jom kita masuk sama-sama. Aku teman kau, kita ambil semua kan. Sebab waktu ni dah rasa lapar sangat, dah tak tahan dah kan. Sebab sejak daripada malam tadi ni tak makan. Yelah, kena ganggu apa semua, tak sempat nak mikir makan sebab sibuk kemas rumah apa semua kan. Hanya sempat makan donat yang ada jual dekat luar Makro waktu nak beli barang-barang untuk nak cuci rumah tu je. Tapi baru je nak masuk, nak melangkah masuk ke dalam rumah ni, tiba-tiba radio berbunyi kuat tau. Ganggu macam tu kan. Rasa bergegar dia punya kuat dia tu sampai rumah ni bergema-gema dengan lagu-lagu yang dipasang kat radio tu.
Saya waktu ni dah bergundur dah. Lari dah ke belakang. Sebab saya ingat kan waktu ni si Man pun berlari. Tapi tak sangka pula yang Man ni waktu tu dah macam orang gila. Dia pergi terjerit-jerit mengamuk-ngamuk dekat dalam rumah tu seorang-seorang. Jadinya saya dengan Wan ni tak tahu apa dah nak buat waktu ni. Si Man dah start memaki-maki hamun dah benda yang ada kat dalam rumah tu. Dan saya risau je ni. Sekarang tak pasal-pasal pula si Man ni pula kena sampuk pula kan. Dah tak jadi apa dah, lagi panjang cerita dia. Dan waktu ni Wan tak nak masuk. Dan saya pun berlari ke dalam rumah jugalah kan. Yelah nak buat macam mana, kawan seorang kat dalam rumah waktu tu kan. Saya pun gagahkan diri juga, risaulah kot-kot apa-apa terjadi dekat si Man tu. Tapi Alhamdulillah tak jadi apa-apa tau time tu. Sambil dia bercakap pinggang kat dalam rumah tu, saya pun offkan radio. Tak ada apa-apa pun yang berlaku tau. Okey, buka pintu rumah besar depan tu, pintu depan, pintu belakang, tingkap, pintu bilik, semua kita orang buka seluas-luasnya. Dan masa nak beli makanan pun problem satu lagi. Kenapa? Sebab kita orang kat sini ni motor ada satu je. Yelah kan? Jadi hanya berdua je lah yang boleh pergi. Takkanlah seorang-seorang nak tunggu kat rumah pula kan? Tak sanggup saya, kata dia. Okey, last-last Man je yang keluar pergi beli nasi lemak. Dan saya dengan Wan ni duduk dekat tepi jalan rumah tu, berdepan dengan rumah sewa tau waktu ni. Sambil-sambil tu saya pun berborak lah dengan Wan. Apa yang jadi malam tadi yang dia terjegil mata tu. Okey, si Wan ni cerita tau, yang dia nampak bayangan budak-budak melayang-layang dekat atas kepala Man tau, sambil bakar rambut Man dengan mancis. Tapi bayang-bayang tu tak puas hati tau, sebab tak dapat nak bakar rambut si Man ni. Bayang-bayang tu ketuk kepala Man ni berkali-kali, ketuk kan. Waktu tu kan Man tu tengah azan kan, tengah launkan azan tu, ketuk dengan pemeti api ni sampailah si Man ni terduduk. Lepas tu Wan nampak kepala si Man ni pecah, darah menyembur-nyembur keluar. Tu yang mata dia terbuntang terjegil dan badan dia menggigil-gigil ketakutan. Lepas tu barulah benda tu serang saya pula. Dan Wan nampak benda tu bakar mata saya dengan api sebelum salah satu dia mencekik si Wan waktu tu. Itulah yang Wan ceritakan dekat saya dan buat saya terkedu. Tapi Alhamdulillah lah, mungkin itu perasaan si Wan je. Sebab tak ada apa-apa pun kecederaan fizikal pada saya dengan si Man macam si Wan cakap tu. Tapi ada logiknya juga kalau difikirkan balik kan, apa yang Wan saksikan ni. Sebab saya rasa ni kan, saya cerita semalam tu, tiba-tiba saya rasa macam dunia gelap gelita kan. Sebelum saya berjaya melawan, meronta beberapa kali tu, baru saya nampak balik semula. Tapi saya rasa lebih setengah jam lah saya bergelut-gelut. Tapi saya pun tak tahu apa yang jadi dalam setengah jam yang hilang tu sebenarnya. Dan pagi tu kita orang makan nasi lemak dekat luar rumah je. Walaupun rumah tu dah terbuka luas waktu tu, tapi hati kita orang ni kuat, kata tak nak masuk dalam rumah tu. Mungkinlah sebab dah trauma sangat-sangat kan. Jadinya kita orang pun tunggulah family si Man ni datang daripada Sepang. Lama sangat menunggu tak sampai-sampai kan. Padahal taklah apa-apa lama. Cuma sebab yelah dah jantung hati tu dah rasa tak sedap sangat kan. Macam-macam lah mikirnya lah menunggu kan. Yelah nak bawa pawang hebat katanya daripada Banting nak bantu kita orang. Dan jam 11.30 pagi barulah family si Man ni datang, sampai 3 biji kereta tau datang. Semua adik-beradik dia datang sekali. Nak tengok sendiri agaknya apa yang terjadi, apa yang si Man ni cerita. Dan turun-turun je daripada kereta, pawang tu dah geleng-geleng kepala tau. Rumah apa korang duduk ni? Kata si pawang tu lah. Sambil-sambil tu salam dengan kita orang lah. Katanya nama dia Tok Syekh. And dia kata semangat kita orang ni dah kena tarik dah ni. Kena nak seru balik semangat korang ni, baru korang okey. Dan saya sampai sekarang tak faham apa maksud Tok Syekh tu sebenarnya. Katanya semangat dah hilang, nak kena seru lah kan. Jadinya lepas dah macam tu, kita orang kena masuk, kena suruh masuk dalam van. Kata dia tunggu kat dalam van. Yang ada yang masuk dalam rumah tu hanya Tok Syekh dengan ayah si Man je yang masuk ke dalam. Belum masuk rumah lagi, baru dekat pintu grill tu, radio yang plugnya yang saya dah cabut tu tiba-tiba terpasang kuat tau. Menyebabkan adik-beradik si Man ni bertempiaran lari masuk dalam kereta waktu tu. Dah lah lagu tu lagu Cino Opera dia pasang. Saya pun dah tak tahulah apa yang nak jadi waktu tu kan. Dan diorang dengar radio kuat pun, diorang dah berlari-lari macam tu kan. Bayangkanlah kalau diorang tahu yang radio tu plugnya tak bersambung pun. Korang bayangkan lama jugalah Tok Syekh tu kat dalam rumah tu konon-konon tengah mengubat rumah tu. Dan ayah si Man ni hanya tengokkan daripada luar je. Sebab saya rasa mungkinlah ayah si Man ni pun dah goyang juga waktu tu. Lepas
dia ni cuba offkan radio. Tapi bila cek-cek, plug radio tu tak bersambung kan. Mestilah goyang. So, dalam van waktu ni, semua dah terkunci tau mulut. Masing-masing dah terdiam tau. Anak-anak buah si Man ni, yang kecil-kecil tu, semua dah ketakutan tau. Masing-masing dah mengaruk-ngaruk dalam van tu. Apalah diorang ni kan, kes-kes macam ni boleh pula bawa budak-budak kecil kan. Jadi, tak pasal-pasal budak-budak tu pun trauma sekali. Tak lama lepas tu lah saya tengok Tok Syekh ni keluar lah sambil menjinjing anak patung beruang coklat yang besar tu tau. Mau je mata saya ni terjojol keluar menengoknya. Mana taknya kita orang bertiga sendiri yang dah buang ni semalam. Siap masukkan dalam beg plastik sampah yang warna hitam tu. Lepas tu siap ikat lagi. Masukkan dalam tong sampah dekat depan rumah tu. Man dengan Wan waktu ni dah tengah, waktu konon-konon lah tidur ayam je lah. Saya pun cuit-cuit tau diorang ni. Suruh tengok apa yang Tok Syekh tu jinjing. Yang Tok Syekh tu bawa keluar lah. Dan Wan waktu tu hanya mengucap macam tak percaya. Dan Man pula terus dia pergi kat tong sampah tu. Tengok ada ke tak. Yelah anak patung tu kat dalam tong sampah tu. Dan waktu ni si Man tu jerit-jerit panggilkan saya tu. Ada lah kat dalam ni kata dia. Saya pun berlari dah tengok kan. Betul ada tau. Jadi saya ambil dan buka lah plastik tu. Tapi saya terkejut tau. Sebab berat sangat tau plastik tu. Dan saya buka plastik tu. Saya cek apa yang ada kat dalam plastik tu. Dalam plastik tu bukannya ada anak patung tau. Tapi yang ada hanya batu-batu bata yang saya gunakan untuk menyanggah pintu-pintu bilik ni supaya tak tertutup dengan baju-baju kotor yang kita orang letak kat dalam bilik air tu sekali. Ada dalam plastik tu. Dan saya waktu ni dah tak boleh nak cakap apa dah. Macam mana pula benda-benda Allah ni semua boleh ada kat dalam plastik ni kan. Dan Tok Syekh ni datang dekat kita orang. Dia marah-marah tau waktu ni. Sebab tak buang benda Allah ni. Atau tak buang teddy bear ni. Saya dah tak tahu nak cakap apa. Saya diam je lah waktu tu kan. Semua Man je yang jawab seorang-seorang. Dan waktu tu jugalah Tok Syekh tu pagar rumah kita orang. Tabur garang kasar. Dan air penawar ke entah apa benda tah yang dia buat lagi. Kita orang pun tak pastilah. Sambil-sambil tu family Man ni pergilah beli makanan dekat restoran. Dan nak buat kenduri dekat rumah tu. Konon-kononnya katanya macam tu lah. Nak buat kenduri syukuran. Baru masuk rumah baru lah macam tu. Tiba-tiba kan bila dah buat macam tu kan, rasa lapang je tau rumah tu. Rasa macam tenang sikit lah kan. Tak adalah gangguan macam malam semalam. Dan waktu ni kita orang dah berharap lah agar benda-benda ni semua dah settle agak je kan. Mungkinlah dah okey. Sebab esoknya Isnin tu, adik-beradik si Man ni semua balik lah. Kecuali ayah dengan maknya yang dah pencen. Dia orang tak ada buat apa-apa, bolehlah stay sikit. Yelah, katanya dia orang nak betul-betul pastikan yang kita orang ni selamat. Lepas tu dia orang pun risaulah dengan keselamatan anak kesayangan dia orang ni. Jadinya, hari Ahad ke Isnin tu tak ada apa-apa tau berlaku. Dan saya yang mula-mula ragu, sekarang dah mula rasa selamat dah. Sampailah hari Khamis siang. Ayah dengan mak si Man ni duduk dekat rumah tu tau. Langsung tak ada perkara pelik berlaku lagi. Jadi, Khamis petang tu, mak ayah si Man ni konon-kononnya nak balik lah. Tapi sebab fikirkan waktu tu dah pukul 6 petang, masa tu hujan lebat pula tu, ayah si Man ni tak confident nak drive kereta untuk balik ke Sepang. Walaupun sebenarnya dekat dia kan nak balik ke Sepang. Yelah, katanya ayah si Man ni kan dah berusia, mata pun tak berapa nak terang, tak berapa nak nampak, dan jadinya tak beranilah nak memandu dalam keadaan hujan macam tu. Khamis malam Jumaat tu lah benda tu datang balik tau. Disaksikan sendiri oleh mak bapak si Man tu sendiri tau. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia untuk pembukaan pada kali ini. Kan, sambungan kisah yang hari tu kan. Cik, macam mana anda rasakan? Menarik lagi tak? Kalau menarik, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, sambungan dia Okey, jadinya malam Jumaat tu kita orang sembahyang maghrib lah. Secara berjemaah. Ramai-ramai lah. Dan selepas tu, kita orang baca Yasin ramai-ramai. Macam hari-hari sebelumnya. Supaya benda tu tak datanglah ke rumah tu dan kacau kita orang lagi. Jadinya malam tu kan kita orang pun tengah baca Yasin. Ramai-ramai ni waktu ni kan. Tiba-tiba pintu dapur tu kena ketuk berkali-kali tau. Menyebabkan kita orang semua waktu ni terhenti membaca Yasin tau. Dan air dalam bilik air pula mencurah-curah keluar waktu tu. Dan tengah saya sibuk pandang pintu dapur yang diketuk berkali-kali tu, saya ternampak
tombol air dekat sinki dekat dapur tu kena pusing. Dia berpusing depan mata saya ni, saya nampak, dan menyebabkan air sinki tu mencurah-curah keluar waktu tu tau. Dan kita orang pun bangunlah beramai-ramai sebab ayah Man ni suruh rapat-rapat waktu tu. Lepas tu kita orang tutup air sinki tu, dan kedua-dua bilik air yang air mencurah tu, semua bunyi air terbuka tu, semua kita tutup. Tapi tak berhasil. Bila air keluar balik lepas kita orang dah tutup, nak tak nak kita orang terpaksa tutup pilih air yang utama tu, yang dekat luar rumah tu. Itu je lah cara nak dapat tutup kan. Jadinya waktu ni ayah Man ni teruslah call Tok Syekh yang katanya benda tu datang balik. Entah apa yang dibisingkan Tok Syekh tu waktu tu. Kononnya kata Tok Syekh tu yang kita orang ni langgar pantang, kata dia. Masa mengubat hari tu tak ada pula kata pasal pantang-pantang ke apa benda. Ni barulah nak cerita pasal pantang lah, itulah ini yang kononnya kita orang ni dah langgar. Kata dia, kita orang sidai pakaian dalam kat dalam rumah tak boleh. Dan dia dah pesan. Tapi pengikut kata, pesan ingat saya lah, kata dia, tak ada pula dia pesan apa-apa sebelum ni. Yelah kan. Yelah macam benda spender ke stokin ke, takkanlah nak jemur kat luar rumah pula. Dah puas benda tu main air apa semua, dia kacau pula elektrik tau. Daripada kipas siling, kipas meja, radio sampai ke lampu tau, yang membuatkan saya ni dah memang dah cuak dah pucat habis dah muka kan. Sebab tiba-tiba lampu terpadam, bergelap. Kan? Kita dah memang takut. Waktu ni sebelum ni memang dah takut, tapi lampu ada lagi. Bila tiba-tiba dah lampu terpadam lagi, kepala otak tu macam-macam berfikir tau. Dan waktu ni kita orang pakat-pakat duduk dekat bawah switch utama je. Kemudian pasangkan lampu balik. Kita orang duduk dekat bawah switch tu tak ada pula dia main switch tu. Dah lepas tu kan. Dan saya teringat lauk pauk yang makanan yang kita orang beli tadi untuk nak buat kenduri ni kan. Kita orang letak benda ni dekat pinggan dekat dapur lah waktunya. Hanya waktu ni nak tunggu nasi masak je. Yalah, masa macam ni nak makan pun dah tak ada selera dah terbantut dah bila memikirkan benda-benda ataupun perkara-perkara macam ni. Lepas tu, si Man dengan ayah ni pun pergi ke dapur. Konon-kononnya nak ambil lauk-lauk tu, nak buat makan lah. Katanya, kalau badan dah lemah, tak makan lagi benda-benda macam tu, lagilah senang nak kacau kita. Sebab kita dah tak ada tenaga, kata dia. Jadi saya pun waktu ni, dah hilang selera dah. Nak makan apa semua. Jadi je saya waktu ni minum je tau. Air limau je saya buat tadi. Sebab belum beli cordial lagi. Tapi, saya pelik tau. Masa tuangkan air limau tu ke dalam gelas, saya perasan air limau tu jadi warna kuning tau. Bila pula jadi colour kuning? Saya tahu air limau ni air putih je. Dia sebab perah limau tu kan. Jadi warna putih je. Saya pun buka penutup jug tu. Ya Allah. Nasib baiklah saya buka. Kalau saya minum je terus. Bila saya buka penutup jug tu, bau hancur. Meruap macam tu. Dah kena kencing dah dalam jug tu tau. Nasib baiklah saya perasan tau. Kalau tak memang dah terminum air kencing lah agaknya saya masa tu kan. Dan masa Mak Man nak sendukkan nasi tu dalam periuk lah dia pun buka periuk nasi tu kan. Dalam periuk nasi tu ada seketul najis. Macam najis manusia ada dalam rice cooker tu. Waktu dibuka rice cooker tu, masa tu nasi ni masih panas lagi sebab baru masak. Bayangkanlah bau najis tu dah semerbak mengalahkan bau nasi tu tau. Dah semerbak satu rumah bau najis tu tau. Dan saya sampai keluar rumah ni termuntah-muntah waktu tu. Manalah datang semua benda tu kan. Sebab tak tahan sangat bau tu waktu tu. Semua makanan tu kita orang letak dekat luar rumah. Dan memang sahlah. Semua makanan ni ada najis. Entah najis apa kita orang pun tak tahulah. Tapi rasa-rasanya macam najis manusia kan. Duduk dekat luar ni, kita orang bincang-bincang lah waktu ni kan. Esok, katanya nak cari orang yang pandai mengubat dekat area Mambau ni kan. Lepas sembahyang Jumaat macam tu, kita orang cadang nak cari. Sebab nak cari dululah kan. Sebab Tok Syekh tu macam tak boleh percaya je. Sebab benda-benda tu dah datang balik sekarang ni. Konon-kononnya pantang lah, apa benda lah. Dah lah bayar RM sampai RM200 nak mengubat tu konon-kononnya. Jadinya, kita sambung dengan kisah yang seterusnya. Okey, ni sambungan dia lagi Tengah sibuk-sibuk berbincang tu dalam pukul 11 malam macam tu lah dengar dekat ruang tamu rumah tu
suara kanak-kanak gelak-gelak tau. Ketawa-ketawa. Sambil dengar suara bunyi hentakan kaki. Kepak, kepak, kepak. Macam berlari-lari lah. Seperti yang kita orang alami mula-mula hari tu. Yang nampak waktu tu, hanya bayangan hitam. 3 orang kanak-kanak sambil membawa api tau. Tapi yang herannya kali ni, saya, Man dengan si Wan ni tak nampak langsung tau. Yang nampak hanya ayah dengan Mak Man je. Dan kita orang waktu ni cuma dengar suara gelak. Budak-budak je lah. Dan tiba-tiba, Mak si Man ni menjerit tau. Telekong terbakar macam tu. Jadi cepat-cepatlah kita orang ni masuk dalam rumah. Takut tak pasal-pasal pula nanti rumah yang terbakar. Memang terkejut lah bila tiba-tiba telekong ni terbakar. Jadi waktu ni kita orang rapat-rapat juga. Masih lagi rapat-rapat. Sambil duduk dekat bawah suis utama tu. Heran kita orang macam ni. Macam manalah telekong tu boleh terbakar kan? Mak dengan ayah Man ni kata, dia orang sendiri nampak benda tu yang bakar. Tapi pelik kali ni, kita orang langsung tak nampak apa. Yang nampak hanya telekong yang berlipat tiba-tiba terbakar macam tu je. Dan bunyi gelak-gelak tu, sayup-sayup je tau kita orang dengar. Lepas tu, kita orang masuk dalam rumah tu. Tapi, tiba-tiba ada bau tau. Tengok macam sesuatu yang hangus. Ya Allah, ayah si Man ni terjerit tengok sejadah pula terbakar kali ni tau. Dan masa tu saya tak nak pergi dapur dah ambil air. Sebab pilih air kat luar tu kan kita tutup main punya pipe tu, kita orang dah tutup. Mana ada air? So saya pun gunakan air mineral dalam botol je. Dekat depan saya ambil untuk waktu makan tadi. Sambil-sambil saya empas-empas sejadah tu, memang tak boleh jadi kali ni tau. Dah sampai main bakar-bakar barang lah pula kali ni kan. Tapi kali ni saya tak setakut hari tu. Yalah, mungkin sebab ramai lah kan. Ada mak ayah, ada orang tua sekali pula tu. Rasa macam selamat lah sikit. Walaupun kali ni ancamannya lebih bahaya. Lepas sejadah, langsir pula jadi mangsa tau. Habis terbakar kain langsir. Kali ni, si Man ambil air sabun dalam bali dekat bilik air tu. Terus simbah sebab api tu dah jilat langsir tu. Padahal kita orang dekat je dengan langsir tu tau waktu tu. Sebab duduk dekat depan pintu tu lah. Yalah, kita orang duduk kat bawah switch utama, main switch tu kan. Tengok-tengok dah terbakar besar tau. Tak habis tu je. Kotak-kotak pun habis terbakar semua tau. Tak tahulah apa nak buat lagi dah waktu ni. Last-last, kita orang angkat semua barang-barang yang bawa keluar rumah je waktu tu. Apa yang boleh terbakar je kita orang angkut keluar rumah lah. Letak je lah kat luar rumah pintu tu. Duk sibuk-sibuk angkat kotak tu. Tiba-tiba rasa asap pula banyak daripada dalam bilik saya tau. Aduh, rupanya kain pelikat yang saya buat jadikan langsir tingkap tu dah terbakar separuh tau. Kelang kabut saya tarik sampai terkoyak ujung kain tu. Sebab air dah tak ada, bilik air pipe dah tutup waktu tu kan. Dan masa saya sentap tu saya rasa paku-paku tu terpelanting sekali kan. Dan masa tu jugalah si Man ni call uncle tuan rumah tu. Cakap rumah tu ada masalah lah. Lepas tu uncle tu cakap apa? Itu rumah baru mah. Mana ada masalah? Uncle tu cakap macam tu lah. Ini bukan masalah rumah lah, uncle. Ini masalah rumah you ni ada hantu lah. Bila uncle tu dengar macam tu, dia gelak je tau. Dan jawab, kalau you nak keluar, deposit rumah tu 2 bulan dengan elektrik, air punya, dia tak nak bagi balik. Macam tu lah kan. Dan tu je yang Man cakap dengan saya lah. Nak tak nak, saya cakap dengan dia orang lah. Kita kena pulihkan rumah ni kan. Mana ada duit deposit nak cari, orang kata nak bayar untuk rumah lain. Yang rumah lain nak kena bayar 2+1. Yang rumah ni 1+1 je. Lepas tu deposit air, elektrik lagi kan, RM200. Sewa sebulan 270. Sebab yelah, waktu tu pun dah pagi. Kesian dekat mak si Man ni yang dah macam nak demam dah waktu tu. Dan pilihan terakhir, kita orang tidur dalam kereta je lah malam tu. Tapi biarkan je pintu rumah tu terbuka. Dan tingkap pintu kereta ni saja je lah buka sikit. Yelah Kang, mati pula kepanasan, tak ada oksigen dalam kereta. Sampailah pagi subuh, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sampailah ayah si Man ni pasang kaset mengaji tau dalam kereta. Jadi apa yang berlaku kat dalam rumah ni langsung tak dengar lah waktu tu. Memang saya tak boleh nak lelap langsung. Dan esok tu ada kuliah. Nak tak nak, saya fikir terpaksa lah. Nak buat macam mana? Penting lah kan. So saya dengan si Wan ni memang langsung tak boleh tidur tau. Tak tahulah kenapa. Si Man dengan family ni saya nampak, tidur nyenyak je dia orang ni. Dan jam pukul 5 pagi tu tiba-tiba dekat atas kereta ni macam kena pijak-pijak, gedegong. Dan semua ni terjagalah seperti orang meloncat-loncat dekat atas kereta tu sambil berlari-lari dekat atas bumbung kereta. Dan saya masih tertunduk dah saya. Tiba-tiba saya dengar mak si Man ni menjerit. Dan saya pun terpandanglah dekat cermin depan tu, selipar saya dengan kasut si Wan ni berjalan sendiri Tapi macam dia macam
macam kena sirit-sirit macam tu lah. Dan si Man ni keluar daripada kereta waktu tu, cuba untuk ambil kasut tu dengan selipar tu, dan baling kasut dengan selipar tu ke grill. Dan waktu tu saya boleh dengar tau, macam ada benda terhempas. Bunyi dia macam orang terhentuk dekat grill tu, macam tu kan. Dan saya waktu ni tak tahulah apa benda, sebab saya tak nampak. Tapi saya rasa mestilah budak-budak tu yang kita orang nampak sebelum ni lah. Dan waktu tu jugalah ayah si Man ni azan. Dan saya baca ayat-ayat kursi kuat-kuat waktu tu. Sampailah jam 6.30 pagi. Dan waktu ni hari pun dah siang. Kesian tau saya tengok mak si Man ni. Dah lah dia ada darah tinggi, sakit jantung pun ada. Sempatlah saya ni tengok dia ni macam berkacau-kacau sekejap, sebelum suami dengan anak dia ni tenangkan dia. Jam pukul 8 pagi lah, Abah Siman ni suruh kita orang semua ni angkat barang-barang kan, masuk dalam kereta semua. Habis semua berterabur kat dalam bonnet, main campak je kita orang ni. Kecuali kita orang tak bawa, kecuali penyapu, baldi dengan benda-benda yang besar lah, kita orang tak bawa. Kereta mana lah nak muat kalau nak angkut semua. Sebab tak puas hati dekat tuan rumah tu, saya manggakan aje lah pintu rumah tu, dapur dan depan. Lepas tu lampu dan kipas ni saya biarkan on je. Biar dia bayar elektrik mahal bulan ni kan. Lepas tu nak masuk rumah kena potong dulu mangga tu. Baru boleh masuk rumah kan. Yelah, dah dia main-mainkan kita orang kan. Lepas tu nak pulangkan deposit pun tak nak. Sikit pun tak nak kasih pulang tau. Dan Jumaat tu kita orang pun tak pergi kelas. Lepas tu tumpang dekat rumah saudara Siman ni, dekat Bukit Cedang untuk sementara waktu. Susah jugalah walaupun dekat sebenarnya daripada kolej, tapi sebab kat situ tak ada bas. Ya. Man ni sampaikan terpaksa ulang alik angkut kita orang 2 kali. Dah pergi hantar seorang, balik lagi, hantar lagi seorang. Punyalah pengorbanan seorang sahabat kan. Baik betul, susah nak dapat sahabat macam tu. Sebelum kita orang ni dapat rumah sewa dekat Central Park dengan 2 orang lagi budak kelas kita orang. Pada Mac 2002 lah, kita orang perasan keluar dekat harian Metro pasal rumah yang terbakar sendiri dekat Seremban 2. Dan sebenarnya bila baca tu saya dah tersenyum dah kan. Yelah, dah tahu dah dekat mana tempat tu kan. Sebab saya sendiri dah alaminya. Dah sah-sah lah dekat rumah yang saya pernah sewa tu dulu. Dan siapa ada berita pasal tu lah, tolonglah tepek sikit dekat sini, kata dia. Dulu adalah saya simpan keratan akhbar tu, tapi dah orang kata dah dekat lama dah benda tu, dah tak ke mana dah. Entah saya pun tak tahu saya letak kat mana. Jadi kepada anda semua pendengar KSM sekalian kan, kalau nak sewa rumah tu, kena pastikan rumah tu macam mana rupa dia. Jangan main tara je kan. Sekali dapat rumah bekas tokong, tak pun kuil ke, tak kenyaya kan. Tapi sampai sekarang lah saya tak tahu lagi kenapa ada bayangan 3 orang budak yang bawa mancis bakar-bakar barang kat dalam rumah orang tua tu. Dan sampai di sini sajalah cerita yang saya kongsikan pada kali ini. Macam mana anda rasakan dengan kisah yang KSM sampaikan ni? Menarik tak kisah dia? Kan rupa-rupanya betul memang betul. Yalah, mula-mula macam KSM bila dengar berita yang berkenaan dengan ada satu keluarga diganggu dengan api yang tiba-tiba membakar langsir lah, apa barang-barang dalam rumah dia tu, macam agak skeptikal juga, macam ya tak ya je kan. Tapi bila KSM jumpa cerita macam ni, betul lah agaknya rasanya lah. Wallahualam bisawab. Baiklah, terima kasih pada yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada kali ini. Jadi semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini kan, kita dengar sikit pesan Ustaz. Syaitan ni mana dia punya tempat penginapan dia? Dia duduk di mana sebenarnya rumah dia? Headquarters dia memang tengah laut sana lah. Entah dia Bermuda Triangle ke mana tu kita tak tahu. Tapi dia ada tempat-tempat lodging dia ada. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullah. Dia ni seorang ulama di Ma'had Darul Hadis Ma'bar di Yaman. Dia buat satu kitab, dia kaji hadis-hadis di manakah syaitan iblis ni tidur kalau dia berada di darat ini. Kalau dia offshore, dia tidur dekat pulau dia tu lah. Kalau dia ada di darat buat kerja, di mana dia tidur? Nombor 1, berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, syaitan ini nombor 1 laut. Itu nombor 1. Inna arsya iblisa 'alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nasa. Sesungguhnya iblis itu dia ada satu singgasana di atas lautan. Dalam riwayat lain, di atas air itulah dia mengutuskan pasukannya untuk menggoda manusia di darat. Sebab itu laut ni bukan tempat nak bergurau-gurau sangat. Sebab itu orang tua pesan,
kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bukannya dia tak bagi kita kalau kail tu pendek jangan pergi mancing. Tak, nak menunjukkan laut ni bukan tempat nak bergalak-galak. Ada benda-benda yang kita tidak tahu. Itu kampung orang. Itulah maksudnya. Jangan tu sangat banyak berdoa bila pergi ke tengah laut. Yang kedua, kata tuan kitab, setan ni tidurnya di mana? Di kandang unta. Kandang unta. Di Malaysia memang tak adalah kandang unta. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatini." Nabi pernah pesan, semayanglah kamu di kandang kambing. Maknanya boleh semayang di kandang kambing, tapi jangan semayang di kandang unta, kerana sesungguhnya di situlah tempat syaitan. Unta, hadis ni riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Unta, kandang unta adalah tempat tidurnya syaitan. Sebab itu ramai orang macam tak percaya. Tapi hati-hatilah. Sekarang ni kita kalau buat umrah, itu dilarang dah pergi ke kandang unta, melawat kandang unta. Apa sebab? Dari situlah datangnya penyakit MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Tak ada pula kambing kena sesama tu, lembu kena, unta pula yang kena semua tu. Takkan pelik namanya, sebab kandang itu. Yang ketiga, tempat tidurnya syaitan adalah tandas. Sebab itu kata para sahabat Nabi SAW, kalau masuk tandas, doanya panjang betul, macam doa lepas semayang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin wa'ati wa hafadhni min baini yadai wa min khalqi wa min yamini wa min shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an aqtali min tahti. Panjang lagi lah doanya. Sempat Nabi menahan diri dia agak, sempat dia membaca untuk masuk tandas. Ya Allah, aku mohon padamu segala kemaafan, jagalah keselamatan aku di dunia, dalam agamaku, keluargaku, hartaku. Panjang doa ni. Kenapa Nabi berdoa panjang? Sebab tandas adalah rumah syaitan. Kita nak masuk rumah dia. Sebab itu kita tak terhafal lah doa sepanjang itu. Baca je lah doa yang popular. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Tuhan, lindungilah aku daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Serius doa baca doa masuk tandas ni sebenarnya serius. Tapi tak ramai yang mengamalkan sebab kita pandang remeh. Alah, masuk bilik air sini takkanlah doa beri. Jangan, tu rumah dia. Tuan-tuan, ramai orang jatuh kapal terbang, mana lebih ramai mati? Jatuh kapal terbang ke jatuh bilik air? Jatuh bilik air lagi ramai orang meninggal. Sudah-sudah meninggal. Kenapa? Tak, pagi tu ayah masuk bilik air, bergung jatuh. Semua skrip sama je. Jatuh bilik air, jatuh bilik air. Sebab tu rumah dia. Jadi tandas itu hati-hati. Saya dulu masa duduk Jabatan Agama buat audit untuk masjid-masjid, untuk kita bagi star rating lah, nak bagi masjid ni berapa bintang-bintang. Ada satu masjid tu masjid terbaik, dia dapat anugerah. Tahun sebelum tu dia dapat. Tahun tu dia masuk tanding lagi. Tapi bila kita pergi cek, dia punya pentadbiran bagus. Minta file-file semua kemas lah. Duit keluar masuk, sumbangan orang mana, sumbangan Jumaat mana, proper dia buat. Sangat, memang orang pentadbiran. Surat menyurat, invoice-nya, voucher-nya, begini. Mesyuarat berapa kali, morning prayer berapa kali, mesyuarat pagi, mesyuarat pengurusan, kemas. Kami pergi dia punya bilik air, pintu sengit sebelah, engsel tak ada, didi dia dah atas lantai, macam tak terurus. Jadi kami tanya kepada pengurusi dia, Tuan Haji, tanya Nazir dia, Tuan Haji, minta maaf, pengurusan masjid bagus, maintenance bagus, ada jadual apa semua, tapi kenapa bilik air tak diselenggara elok-elok? Jawapan dia ni sedap, tuan-tuan boleh guna. Minta maaf lah tuan, kami ni jaga rumah Allah, rumah setan kami tak jaga, katanya. Betul juga, apa nak jaga rumah setan? Biarlah setan lah menjaga rumah dia, katanya. Tapi kita di surau kena jaga, sebab di situ punca segala kesucian. Kalau orang yang tak reti pekah, tak jaga kebersihan, masuk surau kita, efek pula kepada taharah di dalam surau. Nak tak nak kena jaga juga. Tapi next time kalau nak buat surau, saya cadangkan tak payah buat tandas.
Tak payah buat. Nak kawasan perumahan macam kita, apa sebab kau nak buang air kecil kat surau? Balik rumah sudahlah, rumah kau sebelah arung je. Sebab dari segi enactment, termasuk di negeri Selangor, untuk nak buat satu masjid, dia kalau ikut undang-undang perlu ada mimbar, mihrab, menara. Dia adalah beberapa spek. Tandas tak disebutkan pun. Jadi tandas yang dibuat di masjid-masjid sekarang ini complementary, bukannya compulsory. Artinya kalau orang datang, kita berhak tutup tandas ataupun tak ada tandas. Kan tandas kan orang selalu komplain, kita buat program penat-penat yang dinilai tandas tu lah siang malam pagi petang. Buat letih, tukar kapet, bab lampu, cendelia, apa semua panggil ceramah gerbang-gerbang. Yang dia pompem, tandas. So next time tak payah buat tandas. Kalau orang tak nak buang air kecil kat mana? Petronas lah, apa sini pula. Kami jaga rumah Allah lah, kami tak jaga rumah setan. Jawab macam tu, padan dengan muka. Tanya jemaah janganlah marah. Dia nak cerita je ya. Kan ada pula viral kan. Oh, dia tak boleh tumpang buang air ke? Tuan-tuan pergi ke bank, berapa orang pernah urusan di bank berjaya tumpang buang air dalam bank? Padahal duit tuan-tuan beribu dalam bank kan. Buang air kecil pun dia tak lagi kan. Masjid tak boleh macam tu Tak boleh pula orang marah. Jadi setan bila air, dia setan ni, satu dia punya kelebihan, dia boleh tengok kita, kita tak boleh menengok dia. Sebab itu puan-puan balik ke rumah, bila nak buka aurat, itu kena baca doa. Sebab setan dan jin akan tengok aurat kita. Sampaikan dalam satu hadis, Nabi ajarkan bacaan-bacaan dan berdoa ketika buka pakaian. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a ahaduhum thawbahu an yaqul bismillah. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah mengajarkan penutup mata daripada aurat kita terhadap jin dan juga setan yang melihat kita membuka pakaian. Kata Nabi adalah bila kau mengucapkan bismillah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi bila puan-puan balik sekarang nak buka telekung, bismillahirrahmanirrahim, dia akan membutakan mata setan itu. Kita nak tukar pakaian, nak pakai baju tidur, buka bismillah. Buka aurat saja bismillah, buta mata setan itu. Untuk tuan-tuan tak baca pun tak apa. Sebab kalau setan tengok, buta mata setan untuk menengok tuan-tuan. Alhamdulillah rupa macam ni, antik betul. Biarlah tak padan dengan muka kau, siapa suruh tengok. Memang buta lah kau hari ni. Untuk isteri kita tak boleh, suruh dia bismillah. Kita tak apa, eloklah baca, dapat pahala. Mana lagi setan tidur? Kawasan kubur. Itu yang orang kata nampak hantu kat kubur. Bukan hantu, itu setan. Setan berbentuk jin. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hamama. Hadis riwayat Ahmad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi berpesan, semua permukaan bumi ini dibenarkan sujud, boleh semayang atas tanah mana-mana kecuali bilik mandi dan juga tanah perkuburan. Sebab di situ gelanggangnya tempat setan, kata Nabi. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam ya.